Oke, untuk topik bab 5 ungkapan algebra, subtopik yang pertama adalah pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Oke, untuk pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Oke, kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Oke, contohnya Abu mempunyai wang di dalam bank. Oke, kita tidak mengetahui berapa wang Abu di dalam bank, tapi kita tahu Abu menyimpan sejumlah wang di dalam bank. Jadi pemboleh ubah ialah kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Oke, biasanya pemboleh ubah kita wakilkan dengan menggunakan huruf yang sesuai. Oke, contoh di sini, Faris membeli beberapa buah buku rujukan untuk menghadapi peperiksaan SPM. Oke, pertama sekali kenal pasti apa kuantiti yang tidak diketahui itu. Oke, apa kuantiti yang terlibat? Oke, jadi yang kita tahu di sana buku rujukan. Oke, Faris membeli beberapa buah buku rujukan. Oke, beberapa ini menunjukkan ada kuantiti dan kita tidak ketahui. Jadi kita wakilkan X sebagai kuantiti buku rujukan. X mewakili kuantiti buku rujukan. Jadi apa sahaja kuantiti yang kita tidak tahu nilainya, kita boleh wakilkan dengan menggunakan huruf yang sesuai. Kita boleh gunakan X, boleh gunakan E, B, C, dan sebagainya. Oke, seterusnya. Oke, ini pula ungkapan algebra. Oke, ungkapan algebra ialah gabungan antara nombor dan juga pemboleh ubah. Oke, gabungan antara nombor dan pemboleh ubah. Oke, jadi ungkapan algebra ini mesti ada nombor dan juga pemboleh ubah dengan operasi aritmetik, yaitu tambah, darab, tolak, dan juga bahagi. Oke, kita tengok contoh di sini. Oke, contoh yang pertama, sebuah bakul mengandungi X biji oren. Oke, dalam bakul ini ada buah oren dan kita tidak tahu berapa kuantiti biji oren itu dan diwakilkan dengan X. Jadi ungkapan algebranya ialah X. Oke, X biji oren. Dan yang kedua pula, 5 biji oren ditambah ke dalam bakul itu. Oke, bakul yang asal kuantitinya ialah X. Kita tidak tahu berapa X itu dan seterusnya ditambah dengan 5. Oke, jadi ungkapan algebranya akan jadi X tambah 5. Oke, dalam situasi yang lain pula, buah limau tadi ialah, buah oren tadi ialah X. Dan dikeluarkan 2 biji oren daripada bakul tersebut. Oke, yang asal ialah X, kuantiti yang asal. Dan dikeluarkan 2 biji oren, maksudnya dikurangkan 2, jadi kita tolak 2. Jadi ini adalah ungkapan algebra berdasarkan situasi yang ketiga ini. Oke, situasi yang keempat pula, 2 buah bakul masing-masing mengandungi X biji oren. Oke, ini yang pertama X, yang ini yang kedua X, sama. Oke, jadi ada 2X, 2 darab X. Jadi ungkapan algebranya ialah 2X. Oke, dan yang situasi yang kelima, bakul oren tadi yang ada X buah oren dibahagikan dan dimasukkan secara sama rata ke dalam 3 buah kotak. Oke, jadi X, kuantitinya X dibahagi secara sama rata ke dalam 3 kotak. Jadi ungkapan algebranya adalah X bahagi 3. Oke, yang seterusnya pula contoh bagi ungkapan algebra. Oke, contoh dalam suatu ungkapan algebra, tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang berikut. Suatu nombor ditambah dengan 14. Oke,
kuantiti di sini ada dua, yaitu suatu nomor dan juga 14. Oke, ada dua kuantiti. Tapi kuantiti mana yang kita tidak tahu nilainya, yaitu suatu nomor. Suatu nomor ini kita tidak tahu berapa nomor itu. Jadi bila kita tidak tahu nilainya, kita boleh wakilkan dengan menggunakan huruf. Oke, contoh di sini kita wakilkan dengan menggunakan huruf E. E operasinya ditambah. Tambah 14. Oke, jadi ini ungkapan algebra yang kita dapat buat. Situasi yang pertama. Oke, situasi yang kedua pula, hasil darab X dan Y ditolak dengan 3. Oke, ada kuantiti di sini yaitu kuantiti X dan juga kuantiti Y serta ada 3. Oke. 3 ini kita ketahui dia punya kuantiti, X dan Y kita tidak tahu. Jadi kita mau bentuk ungkapan algebranya hasil darab X dan Y. Jadi X darab Y dahulu membentuk X, Y. Selepas itu ditolak dengan 3. Jadi X, Y tolak 3. Nah, jadi ini adalah ungkapan algebra bagi situasi yang kedua. Oke, seterusnya lagi contoh ungkapan algebra berdasarkan situasi. Oke, dalam sebuah kelas bilangan murid lelaki lebih banyak daripada bilangan murid perempuan. Jika kelas itu mempunyai X bilangan murid lelaki dan Y 2Y orang murid perempuan, berapakah beza antara bilangan murid lelaki dengan murid perempuan? Oke, kita ambil maklumatnya dahulu. Yang pertama, bilangan murid lelaki. Oke, bilangan murid lelaki. Oke, bilangan murid lelaki berdasarkan situasi yang diberi ialah X. Manakala bilangan murid perempuan ialah 2Y. Oke. Jadi beza antara murid lelaki dan juga murid perempuan. Oke, beza antara bilangan murid lelaki dengan murid perempuan. Oke, sama dengan murid lelaki tadi X kuantitinya dan beza biasanya kita menggunakan operasi tolak. Dan murid perempuan pula 2Y. Oke, jadi kita sudah membentuk satu ungkapan algebra berdasarkan situasi yang diberi. Oke, yang seterusnya. Situasi yang seterusnya, raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga dengan ukuran sisinya. Oke, ini segitiga, ukuran sisinya ada 4Q, 20 cm, dan juga PCM. Ungkapkan perimeter segitiga itu dalam sebutan P dan Q. Oke, perimeter, sebagaimana kamu tahu, perimeter adalah ukur lilit bahagian luar. Oke, bahagian luar, contoh segitiga ini, kita kira bahagian luarnya sahaja, kita tambahkan. Oke, jadi perimeternya kita tambahkan 4Q tambah P tambah 20. Jadi inilah ungkapan ukuran perimeter dalam bentuk ungkapan algebra dalam sebutan P dan juga Q. Oke, situasi yang seterusnya, terbitkan satu ungkapan algebra lagi. Sebuah kotak besar boleh diisi dengan 8 botol susu, manakala sebuah kotak kecil, sebuah kotak kecil boleh diisi dengan 5 botol susu. Cari jumlah bilangan botol susu yang ada di dalam M buah kotak besar dan N buah kotak kecil. Oke, kita perlu mencari berapa
susu yang boleh dimuatkan dalam M buah kotak besar dan N buah kotak kecil. Oke, M ini kuantiti yang kita tidak tahu berapa, sama juga dengan N. Oke, tapi kita tahu satu kotak besar boleh muat 8 botol susu. Jadi kalau ada M, maksudnya untuk kotak besar, delapan darab M. Jadi 8 M. Untuk kotak kecil pula, satu kotak kecil boleh memuatkan 5 botol susu darab dengan N kotak kecil. Jadi 5 N. Jadi jumlah botol susu yang boleh dimuatkan sama dengan kita tambahkan 8M tambah dengan 5N. Oke, itu ungkapan algebra yang boleh dibentuk berdasarkan situasi tersebut. Oke, mudah saja dan boleh cuba untuk lengkapkan latihan berdasarkan subtopik 5.1 ini.